Okey. Dah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara Ustazah? Dengar Ustazah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala. Allah SWT dapat kita sama-sama bertemu untuk menyambung kuliah tadabbur kita ni dalam surah An-Nur ayat berapa? Itu ayat 30 ya Mas Syed. Masih ayat 30. Di halaman 370. Betul. Perenggan yang di atas tu kan? Betul, yang manakala memandang objek itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Manakala memandang objek yang diharamkan itu dapat menjadikan hati manusia rosak, malah Allah SWT memerintahkan untuk menjaga kemaluan. Sebagaimana perintah menjaga pandangan mata yang dapat menjadi pendorong bagi terjaganya kemaluan, terpelihara kemaluan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum." Dalam ayat 30 lah. 30 ni. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Terpeliharanya kemaluan dapat terlaksana dengan cara melarang manusia melakukan perzinaan sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT. Tertuang tu maksudnya apa? Makna yang terdapat dalam firman Allah lah. Dalam ayat ni lah. Allazina hum li furujihim hafizun, surah Al-Mu'minun ayat 5. Ada lagi ayat ni tentang ini. Supaya jaga pandangan dan jaga kemaluan, jaga daripada perbuatan zina lah. Perbuatan zina. Dan dapat ayat surah Al-Mu'minun ayat 5, dan orang yang menjaga kemaluannya. Dan dapat pula dengan cara menjaga pandangan mata dari sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana yang terdapat pada sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan dan kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis lah. Ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu terkecuali kepada isterimu atau hamba sahaya milikmu. Jaga aurat. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Maksudnya lebih bersih bagi hati mereka dan lebih suci bagi agama mereka. Sebagaimana ungkapan, sesiapa yang menjaga pandangan, maka Allah akan membuahkan cahaya dalam buah fikirannya. Dalam redaksi yang lain, dalam tulisan yang lain lah, maka Allah SWT akan mewariskan cahaya dalam hatinya. Dalam huraian ulama tafsir lah, yang maksud dia suci kan, suci bagi mereka itu bila jaga pandangan, jaga aurat, ialah maknanya Allah akan Allah akan menjadikan orang itu hidupnya, dalam pemikirannya ada cahaya dalam hatinya. Mana bila kita jaga pandangan, kita jaga aurat, kita jaga diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan perzinaan, Allah SWT akan pelihara hati kita. Hati kita, bila hati ada cahaya tu, hati ada ilmu, hati ada iman,
hati jadi baiklah. Menilai yang baik itu baik, yang menilai dan menilai yang buruk itu buruk. Tak suka pada perkara-perkara yang tak elok dan kita akan hanya suka pada perkara-perkara yang Allah redai sahaja. Jadi itu antara hikmah Allah beri pada orang yang jaga mata dan jaga kemaluan. Jadi kemaluan daripada zina, jaga aurat, ya, jaga aurat, tidak memperlihatkan aurat pada orang lain, tidak melihat aurat orang lain. Maknanya kita kena jaga semualah. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Inna Allaha khairun bima yasna'un. Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Bagaimana firman-Nya? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Maknanya kita jaga diri, ya. Kita kena jaga pandangan, jaga hati, dan Allah SWT Maha mengetahui, ya, orang yang menjaga dirinya, ya, yang menjaga pandangannya, yang menjaga hatinya. Ya. Dia Maha mengetahui kerana Inna Allaha khabirun bima yasna'un. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui apa saja yang ada dalam diri kita. Yang kita sembunyikan ataupun kita zahirkan, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Jadi bila kita jaga diri, Allah SWT akan pelihara kita. Ya. Termaktub di dalam kitab As-Sahih, makna Sahih ni, Sahih Muslim, ya, kitab hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kutiba ala ibni Adam khatsatun minaz zina. Kutiba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Adraka zalika la mahalah. Wa zinal ain an-nazar. Wa zinal lisan an-nutq. Wa zinal uzunain al-istima'. Wa zinal yadain al-batsh. وزن الرجلين الخطى والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Telah ditentukan, ditakdirkan bagi anak Adam bahagian dosa yang disebabkan oleh zina. Makna dosa yang disebabkan oleh zina. Dia tidak diragukan lagi, pasti akan melakukannya. Adapun zina yang dilakukan oleh kedua mata adalah melihat. Zina mata adalah melihat, an-nazar. Makna melihat pada perkara yang diharamkan. Zina yang dilakukan oleh lidah adalah bicara yang haram. Zina lisan, an-nutq, kataan-kataan yang tidak dibenarkan, kataan yang tak elok, kataan yang haram. Dan zina yang dilakukan oleh kedua tangan adalah mengambil, meraba atau bertindak dengan kekerasan. Disebut dihuraikan di sini apa zina tangan, zina telinga tak sebut ni. Zina yang dilakukan oleh lidah bicara yang haram. Kedua tangan ini telinga, atas wazina uzunan al-istima', mendengar pada perkara-perkara yang haram lah. Dalam terjemahan tak ada. Zina yang dilakukan oleh kedua tangan adalah mengambil, meraba atau bertindak dengan kekerasan. Itu zina tangan, al-batshu. Dan zina kaki, wa zina rijlain, zina yang dilakukan oleh kedua kaki adalah melangkah. Maknanya melangkah pada tujuan-tujuan yang tidak baiklah. Al-khata. Sementara hati selalu mengharap dan menginginkan. An-nafsu tamanna wa tashtahi. Hati selalu mengharap dan menginginkan. Kemaluan membenarkannya. An-nafsu tashtahi wal farj usaddiq dhalika aw yukazzibu. يصدق ذلك أو يكذبه.
kemaluan, sekejap ya, sekejap. Sementara hati selalu mengharap dan menginginkan. Nafsu tamanna wa tashtahi. Dan kemaluan membenarkannya dengan melakukan zina yang sesungguhnya. Wal farj usaddiqu zalik aw yukadzibhu. Maknanya melakukan atau tidak melakukan, ya, mendustakannya. Maknanya ada kaitan semua ni, ya. Ada semua kaitan. Zina ni ada kaitan semua dengan mata, lidah, perkataan, pendengaran, kaki, tangan, ya. Kemudian nafsu tu sentiasa ada keinginan nak buat. Kemudian berlakulah perzinaan yang sebenar tu bila kemaluan. Tindakan yang berkaitan dengan kemaluan. Berlaku zina. Sebab tu ada ayat lain, ayat Allah SWT dalam perintah yang lain supaya kita menjauhi perkara yang mendekatkan kepada zina. Saya tengok huraian di bawah tu. Majoriti ulama salaf berkata, para sahabat melarang seorang lelaki memandang tajam ke arah anak lelaki yang baru berangkat remaja. Ya, ini anak muda yang belum tumbuh janggutnya. Faham tak? Ini para ulama mengatakan para sahabat melarang sekalipun memandang dengan pandangan yang tajam ke arah anak lelaki yang remaja, anak remaja. Orang lelaki dilarang memandang kepada budak lelaki. Ya? Ini ulama dah lama dah bincang benda ni. Ya? Uraikan hadis-hadis Rasulullah, ayat 30 surah An-Nur ni, maknanya ada kaitannya dengan perkara-perkara ni. Kita tengok hari ni berlakulah, kan? Hari ni macam-macam berlaku. Orang lelaki tak suka, dah larangan kepada melihat pada perempuan tu satu hal lah, kan? Jelaslah, mendekati zina itu diharamkan. Dan zina juga boleh berlaku kepada kalangan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Ya? Ini dah ada larangan. Orang lelaki tengok kepada budak lelaki dengan pandangan yang ada nafsu, tak boleh lah, haram lah. Disebut sini remaja yang belum tumbuh janggutnya. Kita pun tak tahu, kan? Kita pun tak tahu. Tapi ada larangan ni. Kita tak tahu macam mana orang lelaki suka pada orang lelaki juga. Ya? Perempuan disuruh tutup aurat. Lelaki sama lelaki tak payah tutup aurat. Tapi ada larangan lain supaya jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, jaga lisan, jaga telinga semua. Sebab semua perkara ni boleh membawa kepada zina kalau tak jaga. Kenapa? Kerana nafsu itu selalu mendorong kepada berlakunya zina. Okay. Dan sabda Rasulullah SAW, kullu ainin bakiyatun yawmal qiyamah illa ainan qattat an maharimillah wa ainan syahirat fi sabilillah wa ainan yahruju minha mithlu ra'si zubab min khasyatillahi azza wa jalla. Maksud dia, setiap mata di hari kiamat nanti nescaya akan menangis kecuali illa ainan qadat an maharimillah, kecuali mata yang pertamanya, mata yang terpelihara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang kedua, mata yang digunakan untuk bergadang, berjaga kerana jihad di jalan Allah. Yang ketiga, mata yang darinya keluar air mata seukuran kepala lalat, setitis kan air mata? Kecil lagi, kepala lalat ni kecil daripada setitik air mata. Mata yang darinya keluar air mata seukuran kepala lalat kerana merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ni mata yang terpelihara, yang tak menangis pada hari kebanyakan orang menangis adalah mata yang
sentiasa dipelihara daripada perkara-perkara yang haram. Ya? Tak tengok benda yang haram, tak tengok aurat. Aurat tu apa? Batas-batas kehormatan orang lain lah. Ya? Tak tengok aurat yang boleh membawa kepada timbulnya fitnah. Dan mata yang sentiasa bangun malam, berjaga, kurang tidur. Kenapa? Kerana solat malam. Ya? Kerana berjuang di jalan Allah, mencari ilmu, bekerja di jalan Allah. Ya? Cari rezeki kerana nak cari berjaga malam kerana apa? Nak masak nasi lemak. Cari rezeki untuk keluarga. Pukul 3 pagi dah bangun. Kan nak berniaga. Bangun belajar, study waktu malam kerana nak dapat ilmu, nak berjaya di dunia, di akhirat. Itu jihad di jalan Allah. Ya? Macam-macam jihad lah. Bangun solat, tahajud, baca Quran. Itu jihad di jalan Allah. Beribadah pada Allah SWT. Dan satu lagi, mata yang darinya keluar air mata kerana takut kepada Allah SWT. Ya? Kita baca Al-Quran, kita boleh paksa-paksa lah supaya kita menangis kan. Kadang-kadang hati kita lembut, kadang-kadang ada masanya payah menangis. Kan? Ada masanya tak boleh tahan spontan menangis kan. Jadi kalau nak paksa hati kita supaya takut pada Allah SWT, kita tak menangis tapi paksa sampai boleh menangis, itu salah satu usaha kita. Menangis ni tak boleh dibuat-buat kan. Tapi sebab kita nak rasa nikmat takut pada Allah SWT tu, bila kita baca Al-Quran, kita solat tahajud tengah malam ke, kita paksa diri kita menangis. Kalau dapat menangis tu, Alhamdulillah. Orang kata tak boleh buat-buat. Tapi bukan senang nak buat. Kalau buat dapat, itu salah satu daripada tanda Allah bagilah nikmat itu kepada kita. Ya? Jadi air mata tu, walaupun sebesar ukuran kepala lalat, kecil kan, dia menjadi bukti kita tak khusyuk kerana takut pada Allah SWT. Okey. Ustazah, maaf nak tanya. Walaupun tak selalu, still boleh dikira jugalah Ustazah. Kan macam susah kan Ustazah nak menangis. Betul? Satu titik tu kira dah jadi bukti kan, di akhirat besok semua akan jadi bukti kan. Lidah tak Walaupun dalam keadaan yang macam mana tadi Ustazah cakap, kita paksa. Maksudnya kita paksa. Paksa. Kadang kalau tak paksa tak jadi juga. Kalau paksa jadi tu, air tu menitik, Allah SWT maha mengetahui yang air mata tu. Kan? Okey. Paksa kalau sengaja tak, yelah bukan mudah paksa kan. Dia kena macam orang berlakon tu, bukan senang dia paksa menangis. Dia mesti dia bayangkan macam-macam perkara kan. Akhirnya boleh juga. Kita kalau nak paksa tu mesti ada sebab lah yang boleh akhirnya berjaya juga menangis tu. Kan? Bukan saja-saja macam letak air tu menitik kan. Dia mesti kalau paksa pun ada sebab juga akan akhirnya menyebabkan jadi menangis tu. Jadi ya Allah tak tanyalah kamu apa. Bukan Allah tak tanya. Allah alam lah, pulang pada Allah SWT. Tapi tak disebut kata kalau air mata tu pura-pura, tak ada nilainya. Tak ada. Itu kan maknanya sebab nak keluar air mata tu pun bukan senang. Kalau keluar tu bermakna ada sebabnya lah tu. Kan? Adalah tu anugerah Allah. Kan? Mestilah kita bayang kita banyak dosa. Mak dah tak ada, masa mak ada dulu, arwah mak ada dulu, kita banyak dosa. Kita pernah buat salah yang mungkin tak boleh nak minta maaf lagi. Jadi kita itu menyebabkan menangis. Kan? Kita rindu kepada orang yang kita sayang dan dah pergi dan tak dapat berjumpa lagi. Itu antara sebab-sebab menangis kan. Dan kita menangis sebab sakit. Pun boleh jadi sebab kan. Kita menangis kerana kematian, kita menangis kerana sedih. Jadi Allah SWT mengetahui sebab tu. Tapi kita boleh buat. Boleh buat sebab
nak lahirkan rasa takut kita kepada Allah tu, kita nak sampai keluar air mata. Supaya air mata kita jadi saksi bahawa kita taat pada Allah, kita mengharapkan kasih sayang Allah SWT. Sambung sebab saya tengok banyak benda-benda yang penting dalam ni, jadi saya lajulah sikit kan. Surah An-Nur ayat 31. Ayat ni panjang. Dan memberi maklumat kepada kita dengan jelas sekali tentang batas aurat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, budak ni hamba yang mereka miliki, atau pelayan lelaki yang tidak punya keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ayat 31, satu ayat. Jelaskan tentang kepada siapa saja yang tentang orang-orang yang boleh kita buka aurat depan mereka. Kecuali yang biasa nampak daripadanya, dia kecuali maknanya aurat ni aurat muka dan tapak tangan bagi perempuan, dan ditutup dada, labuhkan tudung, tutup dada, dan jangan nampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Ini dengan golongan ini. Kita tengok huraian dia. Di sini ada siapa, kita tengok secara ringkasnya lah. Suami satu kan, boleh. Bapa, ayah mereka yang kedua. Ayah suami siapa? Mertua lah kan. Ayah suami datuk. Ayah suami datuk. Putera mereka anak lelaki. Putera suami mereka. Putera suami siapa?
anak tiri. Kan? Atau saudara lelaki mereka, abang. Ini yang boleh Ustazah? Yang boleh. Oh, yang boleh. Kecuali tu kan ada kecuali kan? Kecuali kepada siapa? Kemudian saudara lelaki, abang atau adik atau putera saudara lelaki mereka, anak lelaki kepada anak saudara, anak abang, anak abang, anak adik atau putera saudara perempuan, anak kakak, kan? Anak saudara lah, anak saudara. Kemudian wanita-wanita Islam, sama-sama wanita. Wanita Islam disebut ya. Nisa'i aw ma malakat aymanukum. Atau budak-budak yang mereka hamba ya. Budak-budak hamba. Pelayan lelaki yang tidak punya keinginan. Ini orang tua, pelayan lelaki, macam-macam huraian ni tentang pelayan lelaki tidak punya keinginan ni. Ya? Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Budak-budak. Budak-budak yang belum pandai lah. Bukan kira balik ni, belum balik, mumayyiz. Dia tak sebut juga mumayyiz. Kanak-kanak ni kadang kita kata belum mumayyiz. Belum 6 tahun pun. Belum 7 tahun. 4 tahun dah pandai. Kan? Tengok keadaan tu. Dia kata, putihnya kaki makcik. Dah tu. Kan? Dia dah tahu dah. Cantiknya makcik. Tengok. Walaupun kecil, tapi bila dah dia tahu macam tu, tambah sekarang ni kan budak-budak dah pandai. Jadi tengok keadaan macam mana. Ini kanak-kanak pun kita kena jaga. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Pukul kaki dia maksud macam mana? Hentak kaki, ada gelang kaki lah. Kan? Ada gelang kaki ke ada apa-apa, maknanya menyebabkan nampak kaki, nampak perhiasan, nampak kaki, nampak tumit. Ustazah pernah terbaca, tak ingat baru Ustazah terbaca. Ada orang tu dia suka kepada, saya tak ingat ada orang cakap ataupun Ustazah terbaca. Dia suka perempuan tu kenapa? Tumitnya cantik. Dia bergurau tapi maknanya kita tak tahu, orang tengok tumit pun kenal. Jadi bila ting-ting-ting ada gelang kaki tu mendorong perhatian mata orang ke kaki dia tu lah. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah pesan, Allah pesan pada kita supaya sentiasa bertaubat, sentiasa kembali kepada Allah supaya menjadi orang yang beruntung. Kalau buat salah, taubat. Kalau tak tahu, kita silap. Ya. Kalau ada yang pakai gelang tangan bunyi teng-teng tu macam mana? Sini disebut. Sebut kaki. Gelang tangan. Gelang tangan tu tak ada ayatnya. Ini ayat yang jelas kan? Tapi gelang kaki ya. Gelang tangan ni, gelang kalau perhiasan ni gelang kan? Gelang kalau tak ada ting-ting, cincin, itu boleh perhiasan yang boleh nampak. Kalau masih bukan gelang tu naik atas kan? Gelang dekat pergelangan tangan. Itu boleh antara perhiasan yang boleh nampak. Kalau ada loceng tu, menarik perhatian, dia bukan bab aurat tu. Bukan bab aurat lah. Maknanya kalau kaki ni, larangan dia sebab boleh mendorong orang tengok kat kaki. Kalau tangan, masih di kawasan yang boleh dibuka kan yang disebutnya. Kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang yang ada di tangan tu. Jadi itu bab lain lah. Nak menunjuk tu bab lain lah kan. Okey. Terima kasih Ustazah. Ustazah, kalau aurat antara ibu tiri dengan menantu tiri dia boleh ke tak? Ibu tiri? Dia ada anak tiri, anak tiri dia perempuan. Suami dia, suami anak tiri dia. Tetap jadi yang boleh lah, boleh buka aurat lah.
Boleh lah maksudnya. Macam menantu jugalah. Macam Oh, menantu. okey. Hubungan Okey, dah. anak tiri tu kan, jadi ada hubungan lah. Kadang-kadang orang tak faham sepupu. Di sini ada sepupu kan. Ada orang kata sepupu tak apa. Sebab sepupu dia boleh jadi wali nikah. Tak ada dah. Maknanya tak, saudara lain tak ada. Abang tak, ayah tak ada. Abang tak ada, adik tak ada. Yang lain-lain yang boleh tu, yang di bawahnya tak ada. Yang ada sepupu. Sepupu boleh juga jadi wali nikah. Wali nikah. Jadi ada setengah orang faham sepupu boleh. Boleh nampak aurat, boleh salam. Tak boleh ya sepupu. Dia boleh jadi wali, yang lain-lain ni boleh jadi wali. Boleh jadi wali. Sepupu pun boleh jadi wali. Sepupu boleh jadi wali ya? Sepupu boleh jadi wali jika yang lain-lain tu, yang atas pada dia tu tak ada. Oh, tapi dari segi auratnya masih ni lagi lah. Aurat dia masih tak boleh lah. Ya. Kita tengok uraiannya. Ustazah nak tanya, sepupu belah ayah ke belah bapa, belah mak ke ataupun dua-dua? Sama ada sebelah ayah atau sebelah bapa yang dua-dua lah. Bila sebelah ayah, keutamaannya sebelah ayah dan yang lain-lain tak ada kan? Sepupu sebelah ayah. Bila dah tak ada sepupu sebelah ayah tu, sepupu sebelah mak. Boleh. Dan itu je waris yang dia ada. Boleh lah. Dia tak berpindah kepada wali hakim selagi ada waris-waris tu. Ini berlaku kepada orang yang tak ramai lah, ahli keluarga dia kan. Jadi jarang sepupu tu dia jadi wali sebab selalunya ada pak saudara. Kan? Ada datuk, ada adik. Walaupun adik tu baru umur 13 tahun dah boleh. Ya? Boleh. Jadi sepupu tu kemudian lah. Ya? Dan maknanya setelah tidak ada yang atas pada dia tu. Ustazah, kalau tanya macam wali ni yang layak, kalau dia nak jadi macam rasa tak layak, tak mampu ke jadi wali, dia boleh pada wali hakim tak? Kan sebab syarat-syarat dia orang yang tak pernah tinggal solat ke adalah syarat-syarat. Kalau dia tak menepati, dia rasa diri dia kurang, dia boleh serah. Boleh dia wakilkan. Dia wakilkan. Selalunya di dalam majlis nikah tu ada wali-wali yang wakilkan kepada qadhi lah, pada juru nikah, kan? Dia izin, tapi masa akad nikah tu dia wakilkan, boleh. Cuma kalau dia ada, dia tak datang tu, tak boleh lah, kan? Dia ada, dia wakilkan. Kadang tak yakin kan, sebab kita Imam Syafi'i ni, mazhab Imam Syafi'i, wali mesti adil. Wali tidak boleh fasik. Kalau wali fasik, boleh tak sah nikahan tu. Jadi fasik ni buat dosa besar, fasik lah. Ada buat dosa besar. Fasik ni sama ada buat banyak dosa kecil berterusan, atau buat satu dosa besar tu, kalau ikut dari segi fiqh, dari segi ini hukum, fasik lah. Tapi kita ialah kan, jadi selalu orang ambil tindakan masa nak nikahkan pengantin tu, wali taubat, kan, istighfar. Kalau buat dosa tak buat lagi, kan, tak buat lagi lepas umat, maknanya dia sah lah nikahkan. Mazhab Syafi'i lah, dia ketat sikit. Wali fasik, orang yang fasik jadi imam solat pun tak dapat pahala. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia memang teliti lah. Jadi dalam hal nikah ni kita ambil kira mazhab lain jugalah. Cuma selalu berlaku macam itulah. Wali dia istighfar,
imam suruh qadhi suruh mengucap dulu, istighfar dulu kan sebelum nikah kan. Sorry. Kalau Ya. kalau macam kata anak angkat lah, macam Cina kan, dia ada orang macam race lah bela ni kan, jadi sayang kan. Masa nak angkat nikah tu dia tak boleh jadi wali. Tak boleh. Dia kena walikan pada hakim lah. Alright. Kadang orang itulah. Kalau dia nikahkan juga tu dia melanggar hukum lah. Kan dia bukan wali yang sebenarnya. Bukan wali yang layak. Sah ke? Itulah masalah dia. Ya? Tak sah lah. Ya ke? Sebenarnya kalau ikutlah, kalau kita yang tidak berada dalam keadaan tu, kita rasa apa susah sangat kan. Wakilkanlah kepada pihak yang boleh kan, kepada qadhi. Tapi orang yang berkenaan dia rasa mungkin dia belum bagi tahu anak dia tu bahawa ini anak angkat. Dia tak naklah waktu ni menyebabkan anak tu sedih. Jadi dia terpaksa tanggung dosa, dia sanggup tanggung dosa sebab nak jaga hati anak. Ini yang tak betul tu. Kan? Realitinya kita kena berlaku benar walaupun benda tu pahit. Kan? Sebab tu orang ambil anak angkat ni daripada awal lagi kena bagi tahu dah. Kita tidak berada di tempat orang berkenaan, tapi itulah antara cara dia masa budak-budak lagi bagi tahu dah. Supaya dia tak terkejut, kan? Ramai orang sekarang ni bagi tahu awal-awal, anak boleh terima hakikat yang sebenar dan dia pun boleh ada banyak hikmahnya. Dia anak angkat, dia fikir dia mak kandung ada, mak angkat ada, ayah kandung ada, ayah angkat ada. Kan macam tu. Kita sebutlah yang positifnya. Sebab orang-orang yang nak nikahkan juga tu sebab dia nak jaga hati anak tu. Tapi itulah. Yang pahit tu kena telan jugalah. Sebenarnya yang pahit itu ada ubat. Jadi ubat lah. Ada hikmahnya. Kan? Ada hikmahnya. Itu hukumnya macam tu lah. Kan? Kita sambung Ada soalan lagi? Okey, kita sambung. Ini huraiannya huraian ayat tadilah, cara detailnya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah pada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Maksudnya menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, iaitu memandang kepada lelaki selain suami mereka. Minggu sebelum ni kan kita ada bincangkan macam mana kita berhubungan dengan bos, berhubungan dengan kawan-kawan sekerja. Kena jaga pandangan. Sebab daripada pandangan itu nanti boleh timbul masalah lain kalau kita tak jaga. Kan? Boleh timbul fitnah. Fitnah ni bukan maknanya berita palsu. Fitnah ni sesuatu yang boleh mendatangkan masalah pada urusan kita, urusan agama kita, urusan kita dengan Allah SWT. Sebagian ulama menetapkan bolehnya wanita melihat laki-laki lain jika tidak menimbulkan syahwat. Macam itulah, kan? Dasar argumentasinya adalah hadis yang termaktub di dalam kitab sahih bahawa Rasulullah SAW melihat orang-orang Habsyi memainkan tombak mereka dalam masjid pada hari raya Aid. Sementara Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, juga melihat mereka dari arah belakang Nabi. Dan beliau menutup Aisyah dari pandangan mereka. Aisyah duduk belakang Rasulullah. Dia tengok orang main. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pun melihat mereka sampai ia merasa bosan dan kembali ke rumah. Makna boleh tengok. Kan? Aisyah tengok orang laki-laki bermain. Main tombak ni orang lelaki lah. Tapi dia sendiri menjaga diri dia, orang tak nampak dia. Kan? Maknanya boleh melihat. Keadaan tak timbul fitnah, tak timbul syahwat. Maknanya tengok orang Gusti ke, tengok bina badan ke, sukan bina badan ke, renang ke apa tu kan, melibatkan aurat. Tak boleh lah. Berenang ni maknanya pakaian renang tu tak boleh nak elak lah pakaiannya yang macam tu kan. Dan secara umumnya sokan pun bukan senang nak jagalah. Pakaian sokan. Kita kena jagalah.
bersukan, berenang di kolam untuk perempuan saja. Itu pun kena jaga juga, perempuan sama perempuan pun, laki-laki sama lelaki pun. Tadi ada dah uraiannya. Selanjutnya Allah SWT berfirman, wa yahfazna furujahun, dan memelihara kemaluan. Sa'id bin Jubair berkata, maksudnya melihara kemaluannya dari tindakan perzinaan, dari berlaku zina lah. Jadi, Abu Anliyah berkata, seluruh ayat yang diturunkan di dalam Al-Quran yang menyebut tentang memelihara kemaluan, maksudnya Allah Rabbi, ya. Sekejap, saya nak tutup je. Kat mana tu? Ayat Al-Quran yang menjemput tentang memelihara kemaluan maksudnya adalah memelihara kemaluan dari perbuatan zina, terkecuali ayat ini. Kerana yang dimaksudkan di sini adalah memelihara kemaluan agar jangan terlihat oleh siapa pun. Ini ayat ni. Wa yahfazna furujahun. Ada ulama yang mengatakan ayat ini, yang ini maksud dia melihara daripada dilihat oleh orang lain. Jaga aurat jugalah. Kemaluan ni aurat juga. Ini ada pandangan Sa'id bin Jubair. Adapun maksud dari firman Allah, wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat. Maksudnya janganlah kalian, wahai wanita-wanita mukmin, menampakkan satu pun perhiasan kalian kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak boleh disembunyikan. Ibnu Mas'ud berkata, maksudnya seperti selendang dan kain baju. Yang maknanya perhiasan yang tidak boleh disembunyikan, yang nampaklah. Ya, perhiasan, selendang, kain baju yang kat luar ni, contoh je lah, kata Ibnu Mas'ud. Ini artinya kain yang biasa dikenakan oleh wanita-wanita Arab seperti kain penutup kepala dan baju yang menutupi badannya. Berikut baju bahagian bawah yang terlihat, tidaklah dosa untuk ditampakkan, diperlihatkan. Kerana busana-busana, perhiasan-perhiasan ini tidak mungkin dapat disembunyikan. Pakai baju yang lilap-lilap ke, tapi di atas masih boleh lah. Ada perhiasan di baju. Baju yang cantik, masih boleh. Demikian pula yang semisal dengannya, berupa pakaian wanita yang nampak untuk menutup badannya dan kain-kain yang tidak mungkin untuk ditutupi. Jadi, tutup badan, tak nampak kulit, tak nampak bentuk, kecuali muka dan tapak tangan, kecuali muka dan tapak tangan, muka dan tangan ni, dan perhiasan yang ada pada pakaian itu sendiri. Tak, tapi ada orang dia tutup semua, hitam. Itu lebih selamat lah. Yang penting yang labuh. Labuhnya tutup dada. Bahagian bawah tu kadang-kadang tak boleh nak buat macam mana dah. Itu sebut sini. Kerana busana-busana ini tidak mungkin bisa disembunyikan. Tidak mungkin dapat disembunyikan. Dah pakai baju, dah longgar dah. Tapi nampak juga bentuk badan. Bentuk yang bahagian bawah ni. Kan? Punggung besar, macam mana. Kan? Kalau boleh tutup, boleh buat banyak lapis. Boleh. Kalau dah pakai baju tebal dah, masih nampak juga, kalau berat pun nampak. Itu yang tak dapat dielakkan lah. Kadang tutup dah tudung dah tutup dah dada. Tapi ada juga nampak kan, bukan nampak bentuk apa, nampak kan kadang ada orang kecil, ada orang besar kan. Jadi ada perkara yang mungkin tak dapat dielakkan, itu dimaafkan. Tidak boleh, tidak mungkin dapat disembunyikan, tidak dapat disembunyikan. Tapi yang penting baju tudung tu labuhkan, baju longgarkan. Jangan nipis, jangan jarang, kan?
Pendapat yang senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud di atas serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abul Jauza, Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain. Ramai pandangan, banyak pandangan ulama tentang hal ini lah. Ya. Kemudian Allah berfirman, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Maksudnya kain kerudung selendang tu yang memanjang melebihi dada hingga dapat menutupi dada dan tulang dada. Buat dada lah kan. Aturan ini dibuat agar para wanita mukmin memiliki perbezaan yang jauh dengan umumnya wanita-wanita jahiliah. Kerana wanita-wanita jahiliah tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT tadi. Bahkan mereka kerap lewat di hadapan lewat ni lalulah di hadapan para lelaki dengan menampakkan dada. Tidak ditutupi apa-apa. Terkadang mereka sengaja menampakkan leher. Jambur rambut depan kan? Jambur rambut dan anting-anting telinga mereka. Sengaja nak tunjuk kan? Maka Allah SWT pun memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menutup diri dalam keadaan dan situasi mereka. Sebagaimana dalam ayat yang lain, surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'daina. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Kerana itu mereka tidak diganggu. Jaga diri, tutup aurat. Kenapa? Kerana nak jaga kehormatan. Nak jaga keselamatan. Kan? Tidak pada timbul masalah nanti dan berlaku zina, rogol. Kan? Kemudian lepas tu boleh melibatkan pembunuhan, macam-macam jenayah lain pula. Ya? Pada ayat ini Allah SWT berfirman, وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Lafaz al-khum yang termaktub pada ayat ini ialah bentuk jamak dari lafaz khimar yang bererti sesuatu yang dapat menutupi. Maksudnya adalah menutupi kepala. Saat ini busana itu sering disebut dengan nama al-maqani, kerudung, tudung. Sa'id bin Jabir berkata, maksud dari firman Allah wal yadribna artinya wal yushaddidna, mengikat kuat, ya, bihumurihinna ala juyubihinna, kain kerudung mereka ke dadanya. Maknanya bagi kemas, ya. Artinya menutupkan kain kerudung ke dada dan bahagian atas dada hingga bahagian itu tidak ada satu pun yang dapat dilihat, ya, terlihat. Maknanya betul-betul lah ni ayat Quran kan? Ayat Quran tu itu maknanya kalau pakai selendang kecil tu, tudung kecil, asal tutup kepala, dada tak tutup, pasti tak tutup aurat lah. Ya. Ataupun tudung yang kain jenis dia nampak bentuk kan. Kita pakai kain jersey kan, kain telekung pun ada macam tu. Jadi nampak bentuk, itu tak boleh lah. Ya. Jadi tudung kecil, tudung tu bukan untuk tutup kepala saja tapi sampai bawah dada. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada para wanita muhajirin terdahulu. Kerana ketika Allah menurunkan ayat dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, mereka memotong pakaian milik mereka yang terbuat dari bulu. Mereka pun menutupi wajah-wajah mereka dengannya. Jadi Aisyah cerita, bila turun je ayat tu aurat ni, tu ayat ni, terus wanita mukmin di kalangan muhajirin tu potong kain-kain yang ada. Ya? Kain-kain, mungkin kain selimut, mungkin kain selendang, apa-apa jenis kain, apa-apa kain yang boleh lah. Mereka buat pakai ni untuk tutup badan, untuk tutup dada. Ya. Diriwayatkan juga dari Safiyah bin Syaibah bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, di saat turunnya ayat dan hendaklah mereka, ayat inilah, mereka menutup kain kerudung ke dadanya, mereka mengambil kain penutup badan mereka, kain selimut ke kain yang letak atas bau ni kan, dan mereka potong kain itu dari bahagian ujungnya dan mereka menutupi wajah-wajah mereka dengannya. Saya tak tutup muka, mereka tutup muka.
Ini pada bila menutup aurat, ya, tak wajib tutup muka, tapi ada kalanya wajib mengikut keadaan lah. Sekiranya timbul fitnah, kan? Pandangan orang tu boleh jadi terganggu disebabkan bahagian wajah mereka walaupun boleh dilihat, tapi ianya boleh menimbulkan fitnah pada orang lain. Jadi ada orang wanita-wanita yang ambil kain buat penutup macam kita pakai mask sekarang lah, buat penutup. Niqab kan, tutup kat ni kan. Maknanya masih walaupun disuruh tutup aurat, muka dengan tapak tangan boleh, tapi ada orang yang bahagian mukanya pun boleh menimbulkan fitnah. Jadi aurat lah pada dia. Kena tutup. Kan? Kena tutup. Boleh jadi sebab cantik. Boleh jadi tak cantik pun tapi dia maknanya ada suatu daya tarikan. Kan? Itulah. Jadi kita kena kenal diri kita lah kan. Kalau timbul fitnah, waktu sekarang ni sangat mudah kita nak tutup. Kan? Sebab orang yang dulu tak mau tutup pun dah tutup dah. Ada seorang, ada kawan ustazah. Dia kata dulu dia pakai purdah. Masa belajar. Muda lagi lah. Lepas tu pensyarah suruh dia buka. Universiti suruh dia buka. Sebab masa tu tak boleh pakai purdah di universiti. Dia pun buka. Dalam kelas pensyarah suruh dia buka. Dia pakai purdah kan. Lepas tu dia kata sekarang orang yang suruh dia buka purdah pun pakai dah. Pakai mask kan. Semua orang pakai mask. Jadi itulah. Pakai macam mask tu lah. Pakai purdah kan. Maknanya kalau kita rasa macam ada gangguan sikit, kita pakailah. Ya? Kita tutup lah. Macam orang pergi Mekah tu kan. Kat sini tak pakai purdah, pergi Mekah pakai purdah. Ya? Tengok orang Arab semua pakai. Jadi mereka pakai mungkin sebab, banyak sebab lah. Ya? Antara sebabnya wajah cantik lah. Ya? Kalau kita tengok, kita pergi tempat perempuan semua, kita tengok orang yang buka purdah tu selalunya orang cantik-cantik lah. Ya? Jadi dia tahu ada gangguan kepada orang lain, pada diri dia. Nak jaga diri dia dan nak jaga orang lain juga. Firman Allah SWT ni. Ni kan. Orang yang disebutkan tadi adalah mahram bagi mereka dan dihalalkan bagi mereka untuk menampakkan perhiasan. Golongan yang disebut tadi kan, yang kita Ustaz sebut dah tadi. Dan ayah, datuk, bapa saudara, adik-beradik. Orang yang disebutkan tadi adalah mahram bagi mereka dan dihalalkan bagi mereka untuk menampakkan perhiasan di hadapan mereka. Dengan syarat tidak bersolek, tabarruj dan berpenampilan seronok. Maknanya tak boleh lebih-lebih lah. Tak boleh, tabarruj ni berhias. Berhias dalam rumah. Di luar rumah kalau tak tutup, tak boleh berhias lebih-lebih lah. Tabarruj ni, kalau di sini dia tak kata lebih-lebih dengan syarat tidak bersolek dan berpenampilan seronok. Penampilan seronok ni maknanya boleh narik perhatian orang lah. Ya? Orang berhias ni memanglah. Kenapa berhias? Supaya orang nampak cantik. Jadi kadang kita sendiri pun kadang nampak macam tak faham kan. Duduk di rumah cantik-cantik, kalau keluar rumah tak boleh cantik. Kita duduk rumah tak cantik, keluar rumah nak cantik. Jadi pakai bedak, make-up, pakai lipstick tu. Kan? Kena jagalah. Kalau kita rasa kena pakai bibir kering, nampak kusam, pergi kerja, orang tak tertarik pun kat kita. Tapi kita nak nampak kemas, kita sendiri nak nampak kemas, jangan lebih-lebih lah. Jangan merah-merah menyala, jangan warna hitam macam selalu orang pakai kan. Biar tidak timbul fitnah. Ibnu Munzir telah meriwayatkan asar. Asar ni maknanya satu kisah lah. Yang bersumber dari kisah, maknanya daripada Rasulullah. Yang bersumber dari Ikrimah bin Abi Jahal. Dalam menafsirkan ayat, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka hingga akhir ayat. Ikrimah kata,
pada ayat ini Allah tidak menyebutkan paman. Paman dari pihak paman ni pakcik lah. Menyebutkan bapa saudara dari pihak bapa atau paman dari pihak ibu. Maksudnya siapa ni? Paman dari pihak bapa. Pakcik dari pihak bapa atau pakcik dari pihak ibu. Maknanya bapa saudara yang mana dia adalah suami kepada mak saudara kita sebelah bapa. Faham tak? Suami mak saudara kita. Suami kepada kakak ayah. Kakak pada bapa kita. Ataupun paman dari pihak ibu. Suami kepada makcik kita, adik mak kita. Macam tu. Faham tak? Bapa saudara tapi dia bukan adik kandung kepada ibu kita. Bukan juga adik kandung kepada ayah kita. Tapi dia ada hubungan setelah dia berkahwin. Kita tak ada masalah aurat kalau bapa saudara kita tu adik ayah kita atau adik mak kita. Atau abang mak kita ataupun abang ayah kita. Tetapi dia ada hubungan dengan kita menjadi bapa saudara setelah dia berkahwin dengan mak saudara kita. Itu kena jaga aurat dan kita juga tak boleh bersalam lah. Faham tak? Kelantan, Ustazah, orang Kelantan cakap bapa saudara sabit. Maknanya bukan betul. Sabit kan selamat dah kahwin kan? Senang faham kan? Ada sabit tu maknanya ada sebab kan? Ada sebab bersabit tu, ada kaitan tu disebabkan perkahwinan dia. Senanglah istilah tu, kita faham kan? Rasanya orang lain tak ada kot istilah tu sabit. Kita kata bab saudara juga. Jadi kadang-kadang menyebabkan kita rasa macam sama je. Dia tak samalah. Dia tak sama dengan pak saudara kandung. Menjaga aurat. Ini cabaran-cabaran bila berada dalam satu extended family kan. Keluarga besar. Dalam rumah tu ada nenek, ada mak asuh kita, makcik kita, suami dia tu. Kan? Suami dia tu kita kena jaga sentiasa lah. Kalau duduk dalam keluarga besar macam tu. Lepas tu duduk dalam keluarga besar ada abang ipar, adik ipar. Kena jaga. Adapun suami tentu dibolehkan sebab semua perilaku isteri dalam menjaga kehormatannya adalah dalam rangka berbakti kepada suami. Dah habis masa dah. Berbakti untuk suami. Dengan demikian isteri boleh melakukan apa sahaja di hadapan suaminya sama tidak ada lelaki-lelaki lain bersamanya. Allahu a'lam bissawab. Kita berhenti setakat ni Saya tak pasang pukul 2 lebih dah. Dapat tak apa yang kita tadabbur hari ni? Hubungan aurat kita kan? Kita kena jaga aurat dalam semua keadaan. Jaga kemaluan, jaga aurat tubuh badan kita. Jaga pandangan kita. Hatta kepada yang tadi, dalam hadis tadi, jaga suara, jaga pendengaran, jaga mata, jaga kaki, jaga tangan supaya tidak terlibat dengan zina. Kerana daripada faraj tu dia bermula daripada anggota lain lah. Wallahu a'lam bissawab. Naqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akhirilah dengan sikit doa kan. Okey. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar ba'da hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillah rabbil alamin. Dan kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah. Sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi. Senyum-senyum. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Nak habis tahun dah. Ustazah. Okay.